مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير فقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita dapat berkuliah lagi pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun PKP kita diizinkan untuk kuliah di belah Pak Yuntang sini. Di satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri. Kalau tak syukur nanti takut Allah tarik balik kan? Dalam Quran Allah bagi tahu siapa syukur aku tambah. La azidannakum, aku akan tambah lagi nikmat dia. Wa in kafartum, siapa yang kufur, siapa yang tak kisah, tak syukur, tak rasa apa, ada tak ada sama saja. Inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Allah cukup marah kepada orang yang tak reti berterima kasih. Jadi kita berterima kasih kepada Allah, ucapkan syukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang buat segala-galanya untuk kita. Baik. Kitab yang ada di tangan tuan-tuan ni ialah kitab Imam Ibn Kathir. Dia salah satu daripada petikan daripada kitab Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni sangat terkenal sangat terkenal sebagai ulama tafsir. Sebelum kita start, kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Walhamdulillahirabbil alamin. Betulkan niat duduk dalam majlis ni semata-mata untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu agama dan dia mempelajari satu ayat sahaja daripada ilmu agama, maka Allah akan bagi pahala kepada dia seolah-olah dia semayang sunat 100 rakaat. Tapi kalau dia berjaya habis satu bab, dia akan mendapat pahala seolah-olah dia semayang sunat sebanyak 1000 rakaat. Jadi ulama kata tak dapat kalau tak niat. Jadi kita niat dalam hati, duduk dalam majlis ni untuk dapat keridaan Allah, dan kita minta daripada Allah semua fadilat-fadilat menuntut ilmu yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Minta daripada Allah. Ada beratus-ratus fadilat ataupun kelebihan menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis. Mungkin kita pernah dengar sebahagian dan sebahagian besar lagi kita tak pernah dengar pun. Jadi kita minta pada Allah semua fadilat itu dikurniakan kepada kita, kepada ibu bapa kita, yang sama ada yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Sebab menuntut ilmu ni, dia punya kesan dia bukan pada kita saja, tapi kepada keturunan kita, termasuk mak ayah kita. Ulama-ulama bagi tahu siapa yang duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah, majlis yang ada mengucapkan kebesaran Allah dan selawat atas Nabi, maka ibu bapa dia yang telah meninggal, yang ada di dalam kubur, akan selamat daripada azab kubur selagi mana dia duduk dalam majlis tersebut. Selamat daripada azab kubur kalau terkena azab kubur. Kalau tak kena, alhamdulillah akan diberi layanan yang lebih baiklah di dalam kubur, yang akan menerangi kubur ya. Sebab kubur ni tempat yang sangat gelap tuan-tuan. Nanti kita semua akan merasai pengalaman itu. Jadi sebelum kita masuk ke lubang kubur, kita tunaikan dulu hak-hak yang Allah telah wajibkan ke atas kita. Hak-hak Allah, hak-hak manusia, hak kita dalam agama. Kita wajib menuntut ilmu, wajib mengamalkan ilmu, wajib menuntut ilmu fardu ain. Dan pada hari ini kita mengaji pasal ilmu fitan, ilmu tentang akhir zaman, juga termasuk dalam kewajipan kita, iaitu salah satu daripada rukun beriman kepada hari kiamat. Ini tanda kita beriman pada hari kiamat, sebab tu kita belajar tentang tanda-tanda kiamat. Dan Dajjal ialah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Baik. Jadi kitab ni ialah diambil daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bab yang belakang-belakang. Bab yang belakang-belakang dia ada 14 jilid lebih kurang, yang menceritakan tentang permulaan dan pengakhiran. Al-Bidayah maksudnya permulaan, wan Nihayah maksudnya pengakhiran. Jadi Imam Ibn Kathir ada menulis satu kitab 14 jilid tuan-tuan, 14 jilid.
Kalau satu jilid satu PhD, dia ada 14 PhD tuan-tuan. 14 jilid, dia cerita tentang permulaan dan pengakhiran. Semua cerita daripada apa makhluk pertama yang Allah cipta sampai kiamat. Dan lepas kiamat apa pula berlaku sampai ke syurga dan neraka. Semua dia cerita. Jilid yang pertama saja dia cerita tentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Masuk jilid yang kedua cerita tentang para sahabat. Lepas tu cerita tentang apa tabi'in, tabi'in, khilafah Islamiyah. Sampailah kepada apa sejarah yang berlaku sebelum zaman dia. Dia hidup 700 Hijrah. Lah ni 1400 Hijrah. Jadi dah 700 tahun yang lalu lah Imam Ibnu Kathir ni. Kemudian dah habis sejarah dia tulis sampai ke zaman dia 700 Hijrah, dia tulis pula apa akan berlaku di masa depan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi lah. Apa yang akan berlaku, tanda-tanda kiamat satu persatu dia huraikan. Ada satu bab khusus dia huraikan berkenaan dengan Dajjal dan syarikat ni dia terjemahkan dan dia ekstrak keluar. Dia tarik keluar dan dijadikan kitab yang asing, kitab yang berasingan, macam ni saja, cerita pasal Dajjal saja. Yang secara khusus lah, secara umum Dajjal banyak disebut dalam kitab dia di tempat-tempat yang lain, tapi ni secara khusus lah. Baik, jadi Imam Ibnu Katsir ni terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, Ikhtisar Ulum Hadis, Al-Huda was Sunan fil Hadis, wa Al-Masanid was Sunan, Jami'ul Masanid. Banyaklah kitab-kitab Imam Ibnu Katsir. Selalulah kita dengar nama dia bila bab tafsir ni. Bab tafsir ni biasa kita akan mengikut tafsir daripada Imam Ibnu Katsir. Baik, kita buka muka surat 13 nah. Ad-Dajjal, si pendusta. Al-Hafiz, Imam Syekhul Islam, juga dikenali sebagai Ibnu Katsir. Al-Hafiz di sini bukan maksud dia hafiz Quran. Al-Hafiz di sini ialah penghafal hadis. Penghafal hadis. Dia puluh-puluh ribu ke ratus-ratus ribu punya hafazan hadis dia. Kalau Al-Hafiz tu diletakkan di depan, bermakna dia penghafal hadis. Kalau Al-Hafiz tu diletakkan di belakang nama, itu dia penghafal Al-Quran. Contohnya Ustaz Muhammad Firdaus Al-Hafiz. Yang tu dia hafiz Quran, 30 juzuk Quran dia hafal. Al-Hafiz di belakang. Tapi kalau Al-Hafiz Ustaz Muhammad Nur, kan, contoh, itu tanda dia ialah penghafal hadis. Sekurang-kurangnya 10,000 dan ke atas lah. Sebab dia kena hafal 6 kitab utama dalam hadis. Ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasa'i. 6 tu kalau dikumpulkan lebih kurang 10,000. Jadi untuk mendapat Al-Hafiz ni sebenarnya tinggi lagi. Kalau habis 6 tu orang biasanya panggil Syekhul Hadis. Lepas pada tu banyak lagi, dia baru akan dapat gelaran Al-Hafiz ni lah. Jadi Al-Hafiz, Imam Syekhul Islam juga dikenali sebagai Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu nama dia lah, nama laqab dia. Rahmatullah alaih berkata di dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kan tadi kitab dia nama Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan pengakhiran. Jadi dia bahagikan kitab dia kepada dua. Bidayah, lepas tu separuh yang terakhir Nihayah. Separuh yang awal itu dicerita sejarah. Separuh yang akhir itu dicerita tentang apa akan berlaku masa depan. Yang tu adalah An-Nihayah, pengakhiran. Yang dia sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun belum menghadapinya sebab dia hidup 700 Hijrah. Tapi dia dah cerita pasal apa akan berlaku, peperangan-peperangan yang akan berlaku. Jadi bab fitan ni dia masukkan dalam satu bab, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Pengakhiran kepada fitnah-fitnah dan juga malahim. Malahim ni ialah perang-perang yang besar. Perang yang besar dalam hadis menyebutkan perang yang terakhir sekali, perang satu dunia ni, perang dunia ketiga lah, yang paling besar sekali dinamakan Malhamatul Kubra. Yang tu Imam Ibnu Katsir ada buat kitab ada buat bab khas juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah tu. Saya ada satu kitab yang lain, depa dah terjemah pun ada juga, tapi kitab tu tebal lah, cerita pasal peperangan akhir zaman tu. Dia kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Baik. Dalam bab Nihayah fil Fitan wal Malahim ni dia mengatakan kiamat tidak akan berlaku sehingga Isa alaihi salam, iaitu anak Maryam, membunuh nabi palsu, iaitu Dajjal. Sebab Dajjal bila dia mai dia mengaku sebagai nabi, saya dah terangkan banyak kali dah. Mula-mula dia mai sebagai satu orang yang soleh.
Dia akan datang sebagai satu orang yang soleh, satu orang yang seperti ulama, tok guru. Pemakaian dia seperti ulama, penampilan dia seperti ulama, akhlak dia seperti ulama. Cakap lemah lembut, suka bantu orang, masuk kampung-kampung tolong orang ni. Jadi semua orang akan viral pasal dia, dan semua orang akan mengharamkan sesiapa pun mengkritik dia. Sebab dia orang baik-baik. Kalau kita cakap lebih sikit, orang kata, oh ni dengki ni. Dengki, macam-macam lah. Tapi fitnah ni akan berlaku. Fitnah ni akan berlaku dan ramai orang akan mengikuti dia, akan sanggup bagi harta kepada dia, akan sanggup bersama-sama dengan dia untuk buat kerja-kerja kebajikan. Dan dia akan datang macam yang saya bagi tahu dalam kuliah-kuliah yang lepas, dia akan datang ketika umat manusia dalam keadaan tertekan, tekanan politik, tekanan perasaan, tekanan ekonomi, tekanan dari sudut makanan yang berkurangan, dalam keadaan kelaparan, kebeluran, dia mai sebagai penyelamat. Jadi ramai orang akan ikut dia kerana orang duk nampak dia ni orang yang baik-baik. Sebab itulah Nabi SAW beritahu dia akan datang bawa syurga dan neraka. Syurga dan neraka tu bukan dia bawa pakai tangan dia satu syurga, bawa pakai tangan kiri dia satu neraka, bukan. Siapa yang ikut dia akan dapat kesenangan hidup, dan siapa yang tak ikut dia akan disusah-susahkan dalam hidup dia. Nak keluar tak boleh, nak beli barang tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercucuk tanam tak boleh, nak memiliki harta tak boleh, nak memiliki kenderaan nak bawa pun tak boleh, pelbagai sekatan-sekatan dikenakan dan sebagainya. Hidup dia akan jadi susah. Akhirnya dia pun akan ikut juga apa yang telah ditawarkan oleh Dajjal. Dan bila orang mula ramai ikut dia, masa itulah dia akan mengaku diri dia sebagai Al-Masih, iaitu Nabi Isa. Sebab itulah selain daripada Dajjal, dia juga disebut sebagai Nabi palsu, Nabi yang palsu, yang terlaknat atau hingga cahaya kebaikan mengatasi ke atas kegelapan kepalsuan. Imam Muslim radhiyallahu taala anhu meriwayatkan di atas autoriti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga kaum Rom bertapak di Al-A'maq atau di Ad-Dabiq, di Dabiq, satu tentera yang mengandungi tentera terbaik yang terdapat di muka bumi pada masa itu akan datang dari Madinah untuk menentang mereka. Apabila mereka menyusun diri mereka menurut barisan, kaum Rom akan berkata, janganlah berdiri di antara kami dan mereka, iaitu kaum muslimin, yang mengambil tahanan dari kalangan kami. Mari kita memerangi mereka. Baik, jadi tentera Rom, kita semua sedia maklum Rom ni siapa tuan-tuan? Dia adalah kaum yang tinggal di Eropah lah. Kalau lah ni yang betul-betul nama Rom tu ialah di Itali lah. Di Itali itulah yang masih mengekalkan nama Rom. Saya tahun 2018, 2019, 3 kali saya pergi Itali. 3 kali. Sebab murah daripada Jordan. Sebab saya Jordan dengan Itali 3 jam saja perjalanan. Dia punya tiket dia dalam RM50 macam tu je. Sebab mereka pun ada mereka punya flight macam Air Asia juga. Flight murah. Flight tambang murah. Jadi pergi balik lebih kurang 100. Saya pergi lah. Saya pergi Vatican, saya pergi Rome, pergi dekat Milan. Jadi saya duk mengkaji sebab Vatican City ni ialah satu tanah yang asing, dia negara sendiri tuan-tuan. Vatican tu yang Pope, ketua semua Kristian punya paderi, gereja punya ketua ni, tu imam besar depa ni, kita panggil Pope kat dia. Dan dia tinggal di Vatican. Vatican ni saya mula-mula ingatkan dia ialah termasuk wilayah ataupun negeri Itali. Rupanya tidak. Dia ada negara dia sendiri di dalam Itali. Jadi bila saya masuk ke Itali, sampai dekat Vatican, ada immigration, cop pasport. Ada immigration, cop pasport untuk masuk ke Vatican. Sebab Vatican tu ialah independent punya country. Dia adalah negara tersendirilah. Baik, dan kecil je. Kita boleh keliling, jalan kaki. Vatican ni kecil je. Tapi tanah tu memang dikhaskan untuk Pope tu saja. Dan itu menimbulkan syak wasangka yang cukup kuat pada saya lah. Kenapa kena asingkan dia daripada negara Itali? Dan memberi orang kata absolute power kepada Pope untuk menguasai kawasan Vatican tu. Pasal apa? Bila saya cek dalam hadis, saya buka dalam kitab Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ada satu bab berkenaan dengan malahim, berkenaan dengan fitan. Ada menceritakan satu hadis bahawa Imam Mahdi
hafizahullah, dia akan main nanti, dan salah satu misi dia ialah menawan, dia panggil gereja emas. Gereja emas. Dia akan menawan gereja emas. Jadi apa yang ada dalam gereja emas tu sampai Imam Mahdi dan tentera dia begitu berminat dengan gereja emas tersebut? Disebutkan dalam hadis tersebut bahawa Imam Mahdi dia akan takluk gereja emas ni, dan mereka akan masuk ke bawah tanah, di bawah tanah gereja tersebut, dan mereka akan mendapati banyak khazanah-khazanah nabi-nabi yang terdahulu dirompak dan disimpan dan disekuritikan dengan ketat di bawah tanah gereja emas tersebut. Dan di situ kenapa dipanggil gereja emas? Sebab stok-stok emas yang cukup banyak disimpan bawah tanah di tempat yang sama. Di situlah adanya tongkat Nabi Musa, tak silap saya, dengan pedang ada Nabi apa, saya tak ingat, saya kena buka balik kitab tu. Dan Imam Mahdi akan sita semua harta tersebut menjadi milik kaum muslimin. Dan masa tu Dajjal tak main lagi. Masa depa tengah duk kaut emas apa semua tu, sebab depa dah takluk tempat tu, dah jadi harta rampasan perang. Ketika itulah syaitan akan membuat suara, akan menyebarkan berita bahawa Dajjal telah sampai di Syam. Maka Imam Mahdi dan tentera-tentera dia gelabah. Imam Mahdi tak gelabah. Saya Imam Mahdi tahu yang tu suara syaitan, tapi tentera-tentera dia gelabah, dan mereka pakat tinggalkan harta-harta tu dan balik ke Syam. Balik ke Syam untuk selamatkan keluarga mereka. Nah, Syam ni di Syria, Palestin apa Jordan apa semua tu lah. So, Itali 3 jam daripada situ, tepi tu je. Kalau kita tengok Jordan, atas dia Syria, atas pada Syria, tepi dia ni Turki. Tepi Turki ni Bulgaria, bawah dia Greece. Tepi Bulgaria tu ada beberapa negara Balkan. Lepas pada negara Balkan tu baru masuk Italy. Baru masuk dekat Italy. Jadi bila saya baca hadis tu, saya duk Google, duk cari, buka dalam buku-buku sejarah-sejarah gereja. Gereja mana yang lama dan dijaga. Saya cek dekat UNESCO apa semua, dan saya dapati ada sangat-sangat banyak gereja yang UNESCO jaga, yang mereka kekalkan sehingga ke hari ini, yang ratus-ratus tahun, yang ribu tahun pun ada. Yang ribu tahun pun ada gereja punya lama mereka duk jaga sampailah. Saya biasa pergi jelajah Eropah, tuan-tuan. Saya pergi ke Spanyol apa semua dan tengok gereja-gereja yang lama di sana. Sebab nak cek tengok sesuai ataupun tidak dengan hadis. Semua gereja saya pergi. Semua gereja besar-besar. Gereja yang paling pelik sekali saya jumpa dekat Barcelona. Dia bentuk jagung. Biji dia punya bentuk dia macam jagung. Dia ada bintik-bintik diperbuat daripada tanah lah, daripada tanah, dan sangat tinggi, sangat besar. Berapa puluh tingkat saya pun tak tahu, dan mereka kata ni berapa ratus punya tahun yang lalu punya. Saya pun tak berapa nak tengok fakta sangat. Saya cuma nak cek ada underground basement ataupun tak ada. Dan saya nak cek macam mana security dia. Sebab dalam hadis tu bagi tahu depa simpan khazanah tu bawah tanah, di bawah gereja tersebut, dan dijaga selama ribuan tahun, tak ada siapa boleh masuk. Jadi saya cek kebanyakan gereja dekat Milan ada satu, dia punya katedral macam nak sebut pun tak tahu, punya lah besar. Di situ ada security, di semua tempat-tempat gereja tu ada security. Tapi dia punya security dia tak berapa ketat. Dia punya check dia tu serupa macam kita masuk, dia akan check. Dia akan check dalam beg kita. Okey, silakan masuk. Dan kita kena beli tiket untuk pergi ziarah dalam tu. Dia dah tak jadi fungsi dia, dah tak jadi gereja lagi, dah dia jadi tempat lawatan dan tarikan pelancong untuk tengok architecture lah. Inilah bentuk orang zaman dulu punya pembinaan. Baik. Tapi satu-satunya yang sangat-sangat ketat lebih ketat daripada airport punya orang kata security check ni, ialah di Vatican. Dan mereka ni sampai keluarkan diri mereka daripada Itali untuk buat mereka punya negara sendiri,
dan dipegang oleh Pope yang paling tertinggi itu saja. Dia saja tahu rahsia apa ada dalam tu. Presiden Itali pun tak tahu ada apa dalam tu. Sampai macam tu dia punya security dah. Jadi saya pergi sana dan memang betul. Dan bila kita sembang-sembang dengan mereka apa semua, memang dia kata bawah ni ada banyak tingkat lagi. Mereka buat underground basement. Dan rata-rata orang Itali percaya di bawah tu ada mah. Tanya mana-mana orang Itali, Vatican bawah tu ada apa? Ada mah, kata. Jadi dia sambung dengan apa yang saya mengaji dalam hadis, dan saya rasa wallahu alam, mungkin ada gereja yang lain, wallahu alam, mungkin gereja yang dimaksudkan dalam hadis Imam Qurtubi tersebut ialah Vatican. Dan kalau betul tuan-tuan, Vatican ialah tempatnya yang terletak di Rom, sampai ke hari ini menggunakan nama Rom, tuan-tuan, menggunakan nama Rom sehingga ke hari ini Vatican ada dekat situ. Dan kalau betul memang ada kat dalam tu segala khazanah nabi-nabi yang terdahulu, insya-Allah kita berpeluang untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dalam satu kitab, kitab tu nama dia Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi. Kitab ni sangat terkenal di kalangan jemaah tabligh dan dijadikan bacaan setiap malam di markas-markas mereka, di markas-markas tabligh, dan juga setengah-setengah rumah ustaz-ustaz yang pandai membaca kitab tu, mereka akan baca kisah-kisah ni di rumah mereka. Jadi bila dia ada 3 jilid semua, saya tak ingat jilid yang mana, tak silap saya jilid yang ketiga. Sebab saya baca kitab Arab. Saya jumpa satu hadis yang Maulana Yusuf bawa berkenaan dengan khazanah yang disimpan oleh Raja Rom, yang dia warisi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Dia punya empire dia besar, Rom ni. Jadi apa-apa khazanah nabi-nabi yang terdahulu dia kumpulkan, akan bagi pada raja akan jadikan satu simpanan khusus yang akan menyimpan khusus barang-barang nabi-nabi, benda-benda daripada Nabi Musa, Nabi Isa, daripada Nabi Sulaiman dan sebagainya disimpan di satu tempat yang khusus. Dan ketika Nabi SAW menghantar 2 orang ataupun 3 orang, tak silap saya, 2 orang tak silap saya, menghantar utusan pergi ke Raja Rom dengan membawa surat daripada baginda. Baginda menyatakan surat untuk ajak masuk Islam. Masuk Islam kamu akan selamat. Aku tak berkenan dengan kuasa politik kamu. Aku bukan nak jadi Raja Rom ke apa, dah. Kalau hang masuk Islam, hang kekal sebagai raja. Aku tak mau. Aku nak hang beriman dengan Allah saja. Ini agama yang dibawa oleh Nabi Isa apa semua. Pasal dia Kristian. Raja Rom tu Kristian. Dan bila Raja Rom tu dapat surat tu, dia yakin ini ialah seorang Nabi. Tapi dia takut nak mengucap syahadah. Kerana apa? Kerana ialah dia punya menteri-menteri dia apa semua ni. Suasana lah, orang kata suasana, dia terikat dengan sistem yang mana dia risau nanti kalau dia kata dia masuk Islam apa semua, dia akan kena buang keluarga dia, kena buang apa semua, kucak-kacir semua dia punya kerajaan dia. Jadi dia merahsiakan niat dia untuk masuk Islam. Dia ada tanya kepada menteri-menteri dia, apa kata kalau kita masuk Islam, apa kata kalau Nabi itu memang betul-betul Nabi, Nabi yang tak surat ni. Habis kecoh. Persidangan, parlimen apa semua di Rom masa tu kecoh habis. Depa kata raja kita dah kena sihir. Raja kita dah kena sihir. Sebab tersebar bahawa Nabi Muhammad SAW ni penyihir. Tersebar berita bahawa Nabi kita ni seorang yang pandai sihir. Jadi siapa yang baca surat dia akan kena sihir. Yang baca surat dia, yang baca surat baginda kita ni Raja Rom. Jadi depa kata raja kita dah kena sihir. Lepas tu raja pun pening-pening, dia kata tak apalah. Dia kata aku saja nak test je, nak tengok apa ni kuat ke tak iman kepada agama Kristian ni. Jadi dia pun tak jadi. Kalau tak, dia pun masuk Islam. Tetapi dia telah simpan surat Nabi SAW tu dalam satu bekas yang sangat-sangat cantik, eksklusif, dan dia letak minyak wangi. Dia letak minyak wangi sebagai tanda menghormati surat baginda Nabi SAW. Dan ketika dia mendapat surat tersebut, utusan yang datang tu, seorang ataupun 2 orang, tak silap saya 2 orang, dia panggil mai. Dia kata aku nak cakap sikit dengan hampa. Dia tanya beberapa soalan tentang Nabi yang kamu dakwa sebagai Nabi ni.
Dan saya tak ingat, hadis tu panjang kan. Dia punya hadis tu panjang, saya tak ingat. Saya nak cerita satu benda saja dalam kisah tersebut, iaitu dia membawa satu kotak. Dia perintahkan dia punya orang suruhan dia ambil satu kotak daripada bilik dia, kotak yang sangat cantik. Dia pun buka kotak tu. Bila dia buka kotak tu, dalamnya ada beberapa keping gambar. Jadi dia pun ambil satu, dia angkat, dia tunjuk dekat sahabat Nabi tadi. Kenal tak ni siapa? Sahabat Nabi tu ceritalah, aku melihat dalam gambar tersebut satu orang lelaki, kulit dia agak gelap sikit, kan? Muka dia garang, rambut dia macam kerinting sikit. Dia describe lah. Dia pun menggambarkan dalam hadis tersebut, dia menggambarkan gambar yang pertama macam ni. Dia kata, saya tak kenal, kami tak kenal ni siapa. Raja tu letak tepi gambar tu, dia ambil gambar yang kedua angkat. Kenal tak ni siapa? Lepas tu dia describe pula, orang yang gambar yang kedua ni macam ni. Ni pun kami tak kenal, letak tepi. Angkat yang ketiga, kenal tak? Dia pun cerita hak ketiga ni macam ni bentuk dia, tak kenal juga, letak kat tepi. Kemudian selepas 3 ataupun 4 kali dia tunjuk gambar, mereka tak kenal, dia angkat satu gambar. Maka dia kata, kenal tak ni? Dia kata, kami kenal. Kami sangat-sangat kenal ni. Siapa dia? Inilah Nabi kami. Gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Rom ada. Dia tunjuk. Sahabat Nabi kata, kami sangat kenal. Inilah Nabi Muhammad yang bagi surat kepada kamu ni. Lepas tu dia ambil gambar yang kedua. Selepas gambar Nabi Muhammad tu, dia tunjuk gambar yang kedua. Ni siapa pula? Yang tu sahabat dia, Abu Bakar. Gambar Abu Bakar pun dia pun ada. Ada Raja Rom. Jadi Raja Rom pun cerita, dia kata, gambar-gambar yang kamu tengok ni, ini adalah warisan daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, yang diwariskan daripada Nabi Adam alaihi salam. Ni yang dia ceritalah. Apa cerita dia? Cerita dia, Nabi Adam alaihi salam ketika dihantar ke muka bumi, Allah menceritakan kepada baginda Nabi Adam bahawa Nabi Adam ni akan mempunyai sangat-sangat ramai dia punya cucu cicit dia. Berbilion-bilion, dan di dalamnya akan ada beratus-ratus ribu Nabi. Ada beratus-ratus Rasul. Jadi, Nabi Adam telah berdoa kepada Allah untuk melihat wajah Nabi-Nabi itu. Maka malaikat daripada langit bawa mai gambar. Dan tunjukkan kepada Nabi Adam satu persatu gambar Nabi-Nabi yang akan menjadi Nabi daripada keturunan dia. Tapi yang dapat dekat Raja Rom tu hanya beberapa sahaja. Yang lain mungkin dah hilang, reput, apa tak tahulah. Ada beberapa sahaja yang dia kata yang ditunjuk tu ada gambar Nabi Musa tak silap, dan ada beberapa nama Nabi yang lain. Jadi ada dalam simpanan dia, dia simpan dalam kotak, hak ni dia punya. Tak boleh bagi kat siapa-siapa. Dan dalam sejarah Islam, tuan-tuan, Islam menyebarkan Islam dan menakluk negara di sekeliling Arab ni, kalau Rom hanya dapat separuh saja. Kalau Farsi dapat semua. Jadi semua benda-benda khazanah-khazanah Farsi ada pada para sahabat Nabi. Tapi mereka tak ada simpan apa-apa peninggalan Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab orang-orang Farsi ni, mereka ni majus, iaitu penyembah api, penyembah berhala. Tak ada benda bersejarah pada mereka. Sebab agama mereka tu agama baru. Jadi tak ada benda sejarah pada mereka. Semua Farsi telah ditawan oleh kerajaan Islam. Tetapi Rom dapat separuh saja. Sedangkan kalau ikut sejarah, Rom dengan Farsi lebih moden, lebih luas dia punya jajahan dia, lebih kuat tentera dia. Rom dengan Farsi kalau berperang, biasanya Farsi akan menang. Sebab mereka ni lebih kaya, lebih hebat, dia punya baju dia besi. Rom akan kalah biasanya. Tapi Rom lawan dengan Islam separuh saja. Sampai ke Andalusia. Sampai dekat Sepanyol. Kalau kod tepi sampai ke Turki. Dulu Empire Rom dia sampai ke Afrika Utara, tuan-tuan. Empire Rom dulu sampai ke Afrika Utara. Mesir tu Rom. Mesir, Algeria, Morocco, Syria, Jordan, Palestin, dan semua yang ada di sekeliling tu, Turki, semua tu adalah kerajaan Rom. Jadi Islam berkembang daripada tanah Mekah, Madinah tu, dia pergi tawan kot belah-belah atas tu. Dan sehingga ke hari ini menjadi negara Arab. Mesir daripada Rom jadi Arab. Jordan, Palestin daripada Rom
jadi Arab. Bukan orang Arab bunuh semua orang Rom dan duduk di situ, dah. Orang penduduk asal itu berkahwin dengan orang Arab. Dan jadi mereka ni campur. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Arab di Saudi muka macam lain. Arab di Palestin muka macam lain. Palestin, Syria, Jordan, muka mereka macam lain. Muka mereka ke arah macam orang putih. Rambut mereka kadang warna merah. Rambut kuning ramai. Rambut kuning, rambut merah ramai. Tapi muka ada irah-irah macam Arab. Ada yang memang pure muka macam orang putih betul. Jadi mereka ni orang Rom asal di situ. Dah mula kahwin campur dengan orang-orang Arab yang pergi ke sana pada zaman sahabat Nabi. Kalau kita pergi ke negara Arab Saudi dan ke bawah, Arab dia tu semakin gelap. Semakin gelap. Kalau kita pergi ke belah-belah Yaman, lagi banyak yang gelap. Dan rambut kerinting. Rambut kerinting, kulit gelap, itu adalah asalnya orang Arab. Asal orang Arab ni, kulit dia agak gelap. Bila mereka kahwin campur dengan orang yang berada di Syam, baru mereka jadi putih. Pasal apa orang yang di Syam ni putih? Mereka ni semua ialah cucu-cucu keturunan daripada Nabi Yusuf AS. Sebab tu mereka handsome-handsome, cantik-cantik. Baik. Jadi, kenapa Rom separuh sahaja dapat kepada orang Islam, sedangkan mereka tak kuat mana? Tapi Farsi dapat semua kepada orang Islam, padahal mereka kerajaan paling kuat ketika itu. Ulama-ulama bagi tahu, itu adalah kerana doa daripada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menghantar surat kepada dua empire, satu, Nabi hantar banyak surat sebenarnya kepada ketua-ketua kabilah, hantar kepada Habsyah, hantar juga kepada Rom dan Farsi. Masa Nabi hantar surat kepada Rom dan Farsi, Rom saya dah cerita tadi, raja dia menghormati surat Nabi. Dia simpan elok, bubuh minyak wangi, simpan dalam bekas yang cantik. Manakala Raja Farsi pula sangat-sangat sombong. Bila mana orang sahabat Nabi, postman yang dihantar oleh Nabi itu pergi baca dekat Raja Farsi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah. Ila kepada Kisra Farsi. Kepada Kisra Farsi. Kalau Kisra ataupun Kaisar. Kisra untuk Farsi, Kaisar untuk Rom. Ataupun terbalik, saya pun tak ingat dah. Jadi, bila dengar nama yang pertama disebut ialah nama Allah, bukan nama dia ambil surat tu, dia koyak tu. Tak sempat baca, tak sempat diperdengarkan. Dia koyak. Dia kata orang ni biadab. Dia hantar surat dekat aku, tapi dia letak nama yang lain sebelum nama aku. Nama aku duduk nombor 3, dia kata. Allah dulu, Nabi Muhammad SAW, lepas tu baru nama dia. Dia marah, dia koyak. Tak baca pun. Jadi postman tadi ni balik kepada Rasulullah SAW, melaporkan perkara tersebut. Nabi murka. Mesej tak sampai, dia koyak, dia tak hormat surat daripada Nabi. Nabi bagi tahu. Bila mai pula laporan daripada Rom menjaga. Nabi dapat dua laporan, Nabi mengucapkan beberapa perkataan. Nabi bagi tahu mafhum dia dalam bahasa Melayu. Kerajaan Farsi, dia telah mengoyak-ngoyakkan kerajaan dia. Yang dia koyak atas, nampak macam koyak atas, tapi sebenarnya dia koyakkan kerajaan dia. Kerajaan dia akan hancur. Kerajaan Rom pula, dia telah menyimpan kerajaan dia. Jadi, bila berlaku peperangan, Nabi SAW dah wafat dah. Kemudian datang zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar, kemudian zaman Uthman, kemudian zaman Ali, kemudian sampai ke zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih barulah dapat Rom yang timur saja. Timur saja dapat. Tariq bin Ziyad dapat Andalusia, tapi lepas itu kena tolak balik pergi ke Morocco. Andalusia tu Spanyol. Spanyol tu dulu tempat orang Islam lah. Dulu Rom. Lepas tu Tariq bin Ziyad pergi kat situ, tawan kat situ, dan orang Islam duduk di situ beratus tahun. Kemudian ditolak balik. Mereka buat ekspedisi menawan semula Andalusia daripada umat Islam, ditukar nama menjadi Spanyol. Cordoba tu kan, Cordoba punya masjid tu.
Masa saya pergi Sepanyol, saya sempat pergi Barcelona saja. Tak ada nak pergi Cordoba sebab hari tak cukup. Saya kena ligan flight saya. Jadi kalau belah barat ni sampai dekat Andalusia, tolak balik sampai dekat Morocco saja paling jauh. Kalau kod belah timur ni sampai ke Constantinople, iaitulah Turki pada hari ini. Sampai Tera tu saja boleh pi. Selebihnya daripada Bosnia dan ke atas tu, sebab Turki Ottoman, Uthmaniyah, depa selepas dapat Turki tu depa kembangkan lagi depa punya jajahan depa sampai dekat negara yang disebut negara-negara Balkan. Negara-negara Balkan ni ialah Eropah Timur. Eropah Timur ni lah ada Bosnia, ada Montenegro, ada apa lagi kat situ, Kosovo, lagi ada North Macedonia, semua belah-belah Eropah Timur kat situ majoriti orang Islam. Kalau tuan-tuan ingat dulu Bosnia perang dengan siapa nama dia? Serbia. Serbia tu majoriti Kristian. Bosnia, Albania ni depa ni adalah orang-orang Islam. Perang di situ dan Malaysia pun ada tolong zaman Tun Mahathir dulu, menyebabkan hubungan diplomatik kita sampai ke hari ni tak apa nak elok dengan Serbia. Sebab masa saya pergi ke Bosnia, nak masuk ke Serbia tak boleh. Sebab pasport Malaysia. Kalau nak masuk boleh, kena bayar mahal, kena interview, kena banyaklah dia punya prosedur, dia disusahkan prosedur. Sebab dia pun tak suka dengan orang Malaysia. Tapi kalau Bosnia, Albania apa semua tu negara Islam, depa ni sangat welcoming lah kepada orang Malaysia, sebab orang Malaysia bantu depa masa perang dengan Serbia dulu. Cuma sedih tuan-tuan, keadaan di Bosnia, Albania apa semua, Islam depa ni tinggal betul-betul tinggal nama. Depa minum arak apa semua ni macam ayak biasa. Macam tak ada siapa pun kata salah. Dan depa pun tak tahu benda tu salah tuan-tuan. Depa pun tak tahu benda tu salah. Ada satu jemaah tabligh pergi kat sana. Kawan saya lah, dia sendiri pergi, dia balik dia cerita. Dia pergi ziarah satu orang ustaz di kampung dekat Bosnia sana. Ustaz ni, dia mengajak mengaji apa semua. Sampai jemaah dia punyalah happy, mai dia hidang arak yang mahal. Pelik kan? Pelik. Kemudian depa kata ni apa? Dia kata ni arak yang berkualiti punya. Kalau tetamu special saja saya buka ni. Ustaz ajak mengaji. Jadi depa pun pening kepala ni, sampai arak pun tak tahu kata benda tu haram. Kalau tuan-tuan pergi dekat Bosnia, ada satu dia punya bandar terkenal dia, nama dia Sarajevo. Dekat Sarajevo tu tuan-tuan, saya lalu dekat situ dengan orang rumah saya. Kami pergi cari masjid nak semayang. Masjid berlambak. Masjid banyak, tapi semua kunci. Dan apa yang kita menyayat hati ni, di sekeliling masjid tu semuanya pub tuan-tuan. Pub, P-U-B, pub. Bukan PUBG telefon tu, bukan. Pub, PUB ni tempat orang minum arak. Tempat orang minum arak. Orang putih keliling penuh tengah-tengah masjid. Depa minum arak sambil tengok masjid. Dan masjid tu dah dikunci. Mana kata tak berfungsi lagi. Itu masjid tinggalan zaman Osmaniyah dulu. Kubur-kubur ada di sekeliling tu. Ada di sekeliling kubur tu. Depa duduk dalam tu teriak, orang sedih. Walaupun masih lagi majoriti Islam di Albania, di Bosnia, tapi mereka sangat-sangat jauh daripada ilmu Islam tu. Sangat-sangat jauh. Sekeliling tu kedai-kedai arak, semua duk pakat-pakat minum arak. Islam, tak Islam, semua minum arak. Cuma satu saja yang saya rasa agak orang kata kagum lah. Kagum, agak macam bagus lah mereka ni. Iaitu mereka ni biasa buat street performance tau. Macam duk tepi-tepi jalan, duk menari, duk menyanyi pun semua. Mereka buat nyanyi-nyanyi, lari-lari, lompat-lompat pun semua. Di tepi biasa lah dekat Eropah mereka buat lagu tu. Tapi bila azan, sebab mereka ada satu masjid besar. Satu masjid hujung sekali. Dekat Sarajevo tu, hujung sekali ada satu masjid. Satu masjid tu saja function. Yang tu saja masjid yang function. Yang mana foreigner, pelancong-pelancong orang Islam pakat-pakat semayang kat situ. Tapi masjid-masjid yang kecil tu ada banyak di tepi-tepi tu, semua tak buka, hanya jadi satu macam muzium saja. Dan mereka ni, keliling tu mereka biasalah, kawasan pelancongan, menari lah, apalah, main muzik, nyanyi apa semua. Tapi bila bang, semua senyap.
Orang putih tak orang putih, orang Itali, Perancis semua senyap. Tunduk ya. Bagus. Hormat, dia kata calling of prayer, must respect ni kata. Jadi tu satu benda yang ni lah. Itulah yang tinggal pun. Yang tu je lah yang tinggal. Tapi lepas tu sambung balik, tak pergi semayang pun. Baik. Jadi tuan-tuan, kembali kepada Rom tadi, separuh saja Rom dapat, walaupun para sahabat Nabi dan tabi'in dan sampai ke zaman Sultan Muhammad Al-Fatih cuba untuk menawan Rom secara keseluruhan, tak dapat. Tapi Farsi dapat semua. Apa kesan dia tuan-tuan? Apa kesan dia? Kesan dia, segala peninggalan Nabi-Nabi yang disimpan oleh Maharaja Rom tu tidak jatuh ke tangan orang Islam. Faham ni? Tak dapat kat kita. Kalau tak, kita dah boleh tengok dah gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambar Nabi Musa, gambar Nabi Isa. Jadi Raja Rom ni bila Syria apa semua kena tawan, dia pindah lari. Bila Konstantinopel tu kena tawan, depa lari. Depa lari bawa sekali khazanah peninggalan-peninggalan Nabi tu, depa sorok di mana wallahu alam. Tapi menurut hadis dalam Qurtubi tadi tu yang saya baca tu, depa sorok di dalam sebuah gereja yang besar, penuh dengan mah, yang ada basement, security ketat. Saya cari kat seluruh Eropah. 30 negara lebih saya pergi. Setiap pergi ke mana-mana masjid, mana-mana Eropah negara saya pergi, saya akan pergi dia punya gereja dia. Tak pergi tempat-tempat pelancongan dia tak apa, saya cari gereja dia dulu. Cari gereja, ada basement, tak ada. Saya cari satu-satu. Merata saya pergi. Dan akhirnya, mengikut apa yang saya nampak, Vatican lah tempat dia. Sebab dia punya security dia sangat-sangat dahsyat, sehingga kan mereka mengasingkan diri mereka daripada Itali. Ada Pope tu, dia seorang saja tahu apa benda duduk kat bawah tu. Dan saya biasa, dah lebih kurang 10 tahun lepas lah kot, saya pergi makan-makan dengan kawan saya dekat Langkawi. Saya ikut ada jemaah tabligh keluar 3 hari di sana. Malam tu kami pergi makan kat kedai Tom Yam. Ada mereka buka satu cerita. Saya tak ingat cerita tu cerita apa, tapi cerita tu cerita orang putih. Cerita tentang pasal Vatican. Mereka buat penggambaran di Vatican. Dekat bawah tu ada banyak tingkat, ada security, ada emas, ada macam-macam khazanah, ada mayat-mayat pop-pop yang terdahulu. Ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Mereka buat filem pasal benda tu. Kononnya ada orang nak mencuri benda daripada situ. Jadi bila saya tengok, ni sama macam kita mengaji ni kan. Dalam tu, bawah tu besar lagi. Bawah tu memang ada macam satu bandar lagi kat bawah tanah tu. Apa benda dia simpan dalam tu, wallahu alam. Tapi bila saya baca dalam hadis tu, Imam Mahdi akan tawan dan akan merampas semua harta-harta tersebut, peninggalan-peninggalan Nabi-Nabi tersebut. Maka peluang untuk kita melihat gambar tu ada, kalau kita masih hidup lah. Masih hidup dan tak ikut Dajjal. Kita mengaji pasal Dajjal supaya kita selamat daripada Dajjal. Sebab kalau dah ikut Dajjal, nayang habis. Nak jadi apa lagi dah. Jadi kena bertahan dengan iman, bertahan dengan amal. Tunggu Imam Mahdi datang selamatkan keadaan, dan dia akan buka balik gereja tadi tu. Dia akan isytiharkan, tunjuk kepada kita barang-barang peninggalan Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi hadis yang kita baca tadi ni, hadis berkenaan dengan Rom akan berperang lah dengan umat Islam. Dan Rom yang kita tahu pada hari ini ialah negara Eropah tu. Itu je lah yang berbaki. Itu je lah Rom yang berbaki sehingga ke hari ini. Daripada Perancis, Itali, Spanyol, lepas tu atas tu Netherlands, Germany. Tu semua tu ialah jajahan Rom pada satu masa dulu. Dan mereka tu yang berbaki. Mereka tu yang berbaki sehingga ke hari ini masih ada. Kalau Farsi tak ada, habis semua jadi Islam lah. Kalau tuan-tuan nak tahu Empire Farsi ni besar tak besar ni, daripada Iraq tu, Iraq ni betul-betul sempadan dengan Syria dengan Jordan. Syria dengan Jordan tu Rom dulu. Jadi Iraq ni betul-betul duduk kat sempadan. Mana kata jiran dia lah. Jiran dia macam kita dengan Thailand lah. Jadi Iraq tu Farsi. Iraq, Iran,
dan sampai ke Bangladesh. Bangladesh kalau dari sudut timur ke belah bawah, kalau timur ke belah atas tu termasuk segala tan tu. Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, lagi Pakistan, Afghanistan, Hindustan tu India, tu Hindustan. Yang tu memang betul pun nama negara dia. Kita kata cerita Hindustan tu orang Hindustan tak. Tu adalah nama negara pada satu masa dulu sebelum ditukar menjadi India. Semua yang ada tan tu tuan-tuan, itu ialah kerajaan Farsi pada zaman dulu. Masa saya dekat Afrika dulu, saya belajar bahasa Farsi 1 tahun. Kursus yang wajib diambil oleh semua student masa tu. Saya pun dah tak ingat sebab susah sangat. Dia banyak main dengan tekak kok ni, jadi saya pun tak ada keperluan nak belajar, tapi rugi pula lah tak belajar. Sebab rupanya Farsi ni banyak dia punya sejarah dia. Bahkan ulama-ulama kita majoriti daripada orang Farsi. Imam Abu Hanifah, imam yang besar ni, Imam Nasai, Imam Tirmizi, depa ni semua bukan orang Arab. Orang Farsi. Kalau Ibnu Katsir dia Arab sebab dia di Syria, dia di Damsyik. Jadi tan dalam bahasa Farsi maksud dia tempat. Jadi Afghanistan, Pakistan, Hindustan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, tu semua tu adalah Farsi. Besar tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam peta, besar tempat dia. Farsi. Boleh kata Rom ni kalau kita ambil daripada Mesir dan seluruh Eropah ni dan kita bandingkan dengan Farsi, rasanya separuh je kot. Tapi Islam sapu habis semua dan Islamkan semua negara tu. Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan semua tu negara Islam sekarang ni. Hanya India sahaja dihindukan kemudian. Dihindukan. Asal itu mereka Hindu lah di situ. Lepas tu Islam main menjadi agama yang majoriti di sana. Lepas tu Islam kalah, dia pecah dua kan. Pergi Pakistan separuh. Kan? Selebihnya berbaki di India pun masih ramai lagi. Boleh kata separuh-separuh lah. Walaupun mereka kata statistik dah Hindu lebih ramai 80%, Muslim 20% saja. Tapi saya tanya ustaz saya orang India, dia kata tak, mereka muhung lah. Tak mau bagi nampak macam Islam ni kuat. Mereka kata dia kata lebih separuh ataupun lebih, dia kata orang Islam. Separuh ataupun lebih di India ni punya ramai orang Islam. Ramai berjuta-juta. Juta-juta, puluh juta, ratus juta, wallahu alam. Sebab di situ semuanya Islam. Negara-negara Islam semua di situ sebab para sahabat Nabi Islamkan segala yang ada di Farsi. Tapi yang di Rom ni dapat separuh saja. Separuh yang berbaki itulah negara-negara Eropah yang akan melancarkan perang dunia yang ketiga bersama dengan umat-umat Islam. Kita akan baca nanti benda tu dalam bab Malhamatul Kubra. Baik. Kaum muslimin akan berkata, tidak demi Allah, kami sekali-kali tidak akan ke tepi dari kamu atau dari saudara-saudara kami supaya kamu dapat memerangi mereka. Mereka kemudian akan berperang dan pihak ketiga, tentera yang Allah tidak akan mengampuni mereka sekalipun, akan melarikan diri. Orang Islam akan berperang dengan Rom tak lama lagi, dan akan ada orang Islam yang lari. Takut. Biasalah kena psikologi ni kan. Mereka ni negara moden, orang putih apa semua. Padahal mereka ni, pasal saya duduk di negara Arab, sembang dengan kawan-kawan Arab, dah biasa duduk dengan orang Arab. Orang Arab ni, mereka punya berani dia, orang kata hati kering lah. Berani yang serupa macam mati hari ni pun tak apa. Kan? Mereka kira nak langkah je. Semua benda dia ikut emosi dia. Dia kira keberanian dia tu. Macam kita fikir, aku buat macam ni, esok siapa nak punch card? Kan? Esok siapa nak buka kedai? Kita fikir. Sebab tu kita ni susah lah nak berperang. Mereka provoke kita macam-macam apa. Apa apilah. Aku nak kerja esok. Tak jadi. Buatlah apa-apa provokasi dekat Malaysia ni. Nak bagi gaduh dengan Indonesia. Nak bagi gaduh dengan Rohingya. Nak bagi gaduh dengan Cina. Tak jadi-jadi. Kan? Pasal apa duk fikir esok nak kerja ni? Kalau mati malam ni, habis apa nak bagi makan apa semua kat anak-anak. Tapi Arab lain. Saya menyaksikan depan-depan mata ni, depa tikam orang depan-depan tu juga. Berkelahi benda kecil je, ditikam terus. Dia pun balas balik tikaman. Serupa macam tak ada hari esok. Tapi tak mati.
Tak mati. Ada sebelum baru-baru ni saya baru balik bulan 10 hari tu, bulan 11 kot ada kes di sana. Budak umur 17, umur 18 macam tu. Dia macam ejek-ejek kot kan. Berkeli biasalah kan, budak-budak berkeli apa semua. Depa boleh panggil dia punya geng dia. Depa pergi pecah rumah masuk budak tu. Malam tu depa pecah masuk rumah dia. Depa korek biji mata dia. Jadi dia tak masuk akal. Duduk dengan depa ni betul-betul macam tak masuk akal. Lepas tu ustaz kami kata Arab ni, sebab tu Nabi dihantar kepada depa. Pasal depa ni satu kaum yang luar batasan. Dia punya batas dia ni kira orang kata sangat-sangat ekstrim. Jadi Nabi dihantar kepada depa. Nabi tak dihantar kepada kita. Pasal kita ni kaum yang lembut. Hantar wakil saja pun dah boleh lembutkan kita. Tapi di sana kena hantar Nabi terus untuk lembut dengan mereka. Pasal mereka ni memang keras punya orang. Betul-betul hati kering. Tak takut mati punya orang. Jadi, bila mereka pergi serang orang putih, mai serang Iraq lah apa-apa semua, nampak macam mereka hebat kan? Tapi mereka ni cukup-cukup penakut. Cukup-cukup penakut. Ada satu orang, kawan saya dia duk buat hantar-hantar bantuan, misi bantuan punya ni. Ke Iraq, ke Palestin apa semua. Mereka duk nampak, mereka duk jaga kargo kan, barang duk mai. Mereka nampak ada satu kargo hantar pampers dewasa tuan-tuan. Berlambak hantar dekat Iraq. Kata pasal apa? Dan akhirnya bocor cerita itu semua untuk tentera US. Mereka nak pergi berak pun tak berani tuan. Pakai pampers semua. Betul. Pakai pampers. Mereka nak pergi buang air takut. Jadi mereka duduk dalam kereta, mereka buang air dalam kereta. Kalau mereka duduk dalam kereta kebai, mereka buang air dalam kereta kebai. Takut. Punyalah takut. Arab pula tak ada takut. Jadi, mereka kalau ada satu Arab saja, mereka main ramai-ramai. Sebab takutnya pasal. Jadi 10 orang untuk kalahkan satu Arab saja. Jadi mereka ni kaum yang sangat-sangat ekstrim. Dan orang putih pula kaum yang sangat penakut walaupun badan mereka besar. Mereka sangat penakut. Mereka takut bukan apa? Sebab cinta dunia. Duk rasa macam ni lah banyak benda yang mereka nak nikmati lagi dalam dunia ni apa semua. Kalau Arab dia tak ada bicara dah tu. Jadi mereka sangat takut untuk berperang dengan kaum muslimin. Tapi digembar-gemborkan bahawa tentera US ni hebat, tentera British hebat, tentera, jadi psikologi kepada kita. Kita ni tak ada apa, orang kampung saja. Jadi akan ada yang lari kerana terkena propaganda tersebut. Dan dalam hadis tersebut bagi tahu Allah tidak akan mengampunkan mereka selama-lamanya. Kalau ada terlibat dengan perang dunia ketiga, siapa lari daripada perang, Allah tak ampunkan dia selama-lamanya. Allah cukup marah dengan mereka ni. Dia lari daripada perang, tinggalkan kawan-kawan dia yang lain. Dia lari dalam perang ni termasuk dosa-dosa besar tuan. Termasuk dalam dosa-dosa besar dalam Islam ialah lari daripada perang. Lari daripada perang yang dibenarkan hanyalah lari untuk strategi sahaja. Untuk strategi. Makna kata dia lari untuk buat strategi baru dan serang semula. Bukan lari aku tak mau dah, takut dah. Yang tu tak boleh. Itu adalah termasuk 70 dosa-dosa besar. Baik. Sepertiga yang tidak akan sekali-kali dihukum akan menang dan mereka akan menjadi penakluk Istanbul. Jadi 1/3 lagi terbunuh. Dia pecah 3 nanti orang Islam. 1/3 lari, 1/3 mati, 1/3 lagi menang lawan dengan Rom. Dan mereka akan tawan semula Eropah bermula dengan penaklukan Turki. Takluk semula Turki tersebut. Kemungkinan Turki akan diserang oleh Rom dan mereka akan takluk balik Turki. Dan kita akan serang balik untuk dapatkan balik Turki kita. Ataupun Turki berpaling tadah dan join dengan Rom. Ada agak orang kata lagu tu. Pasal mereka kata apa? Mereka kata Turki ni dia join NATO. Dia join dengan EU, Eropah punya Union. Mereka kata makna kata mereka ni walaupun Islam tapi mereka dah join Rom dah. Jadi Imam Mahdi akan lawan mereka juga. Walaupun mereka ni orang Islam. Untuk menakluk semula Istanbul dan membebaskan Istanbul ataupun Turki daripada sistem Rom tu sendiri. Semasa mereka sibuk membahagikan harta ghanimah perang di kalangan mereka selepas menggantungkan pedang-pedang mereka di pokok-pokok zaitun, syaitan akan menjerit, Dajjal telah datang mengusik kata ahli keluarga kamu. Ni yang saya beritahu tadi tu. Cuma hadis ni dia tak cerita full seperti yang ada dalam Qurtubi. Dalam kitab Qurtubi tu, lepas 1/3 tu menang,
dia takluk apa Istanbul, depa meneruskan ekspedisi sampai ke Gereja Mah tu. Cuma tak tahu di mana Gereja Mah tu. Jadi saya duk cari, saya rasa mungkin Itali. Dan ketika depa tengah duk mengambil apa harta ghanimah ataupun harta rampasan, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pokok-pokok zaitun, ketika itu syaitan akan menjerit, Dajjal datang ke atas keluarga ahli dan menguasai atas keluarga kamu. Mereka akan keluar tapi sudah tidak berguna. Apabila mereka sampai ke Syria, ia akan keluar semasa mereka sedang bersedia untuk berperang, beratur di dalam barisan. Pastilah waktu solat akan masuk, dan kemudian Nabi Isa alaihissalam, anak Maryam, akan turun dan bergerak menuju kepada mereka. Apabila tentera Allah melihat Nabi Isa alaihissalam, ia akan lenyap sebagaimana garam yang larut dalam air, dan jika Isa tidak akan menghadapinya sama sekalipun, namun ia tetap akan binasa larut sepenuhnya. Ini terjemahan dia pun tengah terbalik kat ni, tuan-tuan. Yang larut apa seperti garam yang larut dalam air ni, kalau ikut dalam hadis yang saya baca, bila Dajjal tengok dia ataupun tentera-tentera kafir, bila tengok apa Nabi Isa ni, dia ada satu aura yang cukup kuat. Aura yang cukup kuat, bila tengok saja terus dia akan jatuh. Jadi macam kena stroke, jadi macam tak bermaya, seperti garam yang larut dalam air. Allah SWT akan membunuhnya di tangan Nabi Isa, iaitu Dajjal. Dan Isa AS akan menunjukkan kaum muslimin darahnya di pedangnya, pedang Nabi Isa AS. Baik, pedang Nabi Isa ni, tuan-tuan, nama pedang tu Al-Battar. Dan pedang tu kini, sekarang ni, ada di Topkapi, di Turki. Turki. Kalau tuan-tuan berpeluang pergi ke Turki, pergi dekat apa istana Turki Uthmaniyah tu, dekat tengah-tengah Istanbul, ada satu tempat nama dia Topkapi. Topkapi, dan depa buat muzium. Dalam tu lah depa letak semua peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serban Nabi, rambut Nabi, pedang-pedang Nabi. Dan ada satu pedang nama dia pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar, di pedang tersebut ada ukiran. Ada beberapa ukiran nama-nama Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Isa, apa semua. Dan juga ada satu gambar macam lukisan. Ada satu orang tengah pegang pedang, dan di bawah dia ada satu lagi orang. Pedang tu ada dekat kepala seorang lagi. Itu adalah peristiwa Nabi Daud memenggal kepala, siapa nama dia tu? Jalut ke Talut lah. Saya tak cek balik tadi sebelum saya main. Antara tu lah. Tapi pedang tu ada. Sampai ke hari ini, kalau tuan-tuan pergi ke Topkapi, tuan-tuan boleh tengok. Dan para ulama' bagi tahu, ketika Nabi Isa AS datang nanti, pedang tadi akan diambil dan diserahkan kepada beliau, dan baginda akan membunuh Dajjal menggunakan pedang tersebut. Pedang tersebut ialah milik Nabi SAW yang diwariskan. Dia sebenarnya pedang tu ialah Nabi-Nabi terdahulu daripada Nabi Daud, kemudian diwariskan kepada Bani Israel. Makna kata orang Israel yang pegang pedang tu. Dan akhirnya pedang tu dapat ke tangan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan ketika Nabi perang dengan orang Yahudi di Madinah, dalam rampasan perang tersebut, Nabi dipersembahkan kepada pedang tu, dan Nabi pun bagi tahulah pedang ni sejarah dia apa. Dan akhirnya Nabi ambil sebagai rampasan perang dan jadi pedang Nabi. Sebab itu adalah Nabi lebih berhak kepada pedang tersebut, sebab itu adalah pedang Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang diwariskan kepada Bani Israel. Orang Israel masa tu dah kapiak dah. Jadi Nabi mengambil pedang tersebut dan disimpan sampai Nabi wafat, dan sehingga ke hari ini disimpan dan ada di Turki. Pedang tu akan digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, dan dia akan menunjukkan darah Dajjal yang ada pada pedang tersebut. Hadis sahih yang dilaporkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain dengan rantaian sanad di atas autoriti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, Amaq dan Dabik adalah sebuah tempat yang terletak di Syria, berdekatan dengan Aleppo. Aleppo tu dekat Syria lah. Baik, kita berhenti dululah sampai dekat ni. Nanti kita akan masuk muka surat 15 dan seterusnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita punya kuliah pada malam ni. Banyak-banyak doa lah tuan-tuan. Dengar cerita kata bulan 2 ni, mereka kata kalau kes tak menurun, mereka nak total lockdown. Kedai-kedai pun nak tutup, semua nak tutup. Harap-harap tak jadilah. Kalau tutup habis semua, jadi macam
PKP yang pertama tahun lepas tu tak boleh pergi mana kan. Kedai tak boleh buka, apa pun tak boleh, kerja tak boleh, semua tak boleh. Dia akan menyebabkan lebih ramai yang stres lah. Stres, depression, bunuh diri dan sebagainya. Jadi tekanan yang dirasai pada hari ini adalah tekanan global tuan-tuan, yang melibatkan seluruh dunia. Bila benda-benda yang melibatkan global ni, kita kena hati-hati dan melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW macam mana kita nak hadap benda ni. Bila benda yang melibatkan global, melibatkan seluruh dunia. Kalau di Malaysia saja musibah ni mungkinlah tak berkaitan dengan hadis akhir zaman. Tapi bila melibatkan satu dunia, kita kena kembali kepada hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi bagi tahu? Tentu Nabi sudah bagi tahu. Cuma kita yang tak faham. Sebab hadis-hadis akhir zaman seperti yang saya terangkan pada kuliah yang lepas, ianya berbentuk majazi, iaitu berbentuk bahasa kiasan. Saya bagi contoh macam hari tu kan, yang Nabi SAW bagi tahu umat Islam akan dikeronyok seperti orang yang lapak nak keronyok makanan, nak pi serbu pada makanan. Sahabat tanya, sikit kau orang Islam? Dah ramai. Seperti buih-buih dalam lautan. Tapi mereka ni sudah terkena satu penyakit nama dia wahan. Wahan kan? Sahabat tak tahu wahan tu benda apa. Dan hari ini satu dunia terkena penyakit mai daripada tempat dia, Wuhan. Bunyi lebih kurang tapi boleh jadi benda tu adalah yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab sahabat Nabi tak faham wahan tu benda apa. Wahan tu bukan bahasa Arab. Ianya adalah bahasa asing. Sebab tu sahabat tanya, wahan tu apa? Nabi tak explain lebih, Nabi cuma bagi tahu cinta dunia, takut mati. Dan itulah yang berlaku pada hari ini. Itulah yang berlaku pada hari ini. Semua orang takut dengan apa benda yang berlaku pada kita hari ini, takut mati, dan kita cinta kepada dunia kita, dan kita semua terkena penyakit ni. Dan kalau itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kita kena taubat banyak-banyak tuan-tuan. Banyak-banyak kita kena taubat pada Allah. Sebab takut-takut kita lah yang dimaksudkan oleh Nabi orang yang terkena penyakit wahan tersebut. Nabi tak kata penyakit tu penyakit yang menyerang apa paru-paru ke perut ke apa, gadak. Nabi kata penyakit tu cinta dunia, takut mati. Tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir balik. Fikir dalam. Apa benda penyakit wahan ni? Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.